Bertemu kembali rentasan berita edisi 744 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Goldman Sachs tipu kerajaan PM. Najib bohong Filipina tak tuntut Sabah zaman BM. Agihan kerusi lebih mudah kerana tiada pengkhianat. Pemimpin UMNO sinis, PAS tidak beri laluan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng mengkritik Kerajaan Perikatan Nasional kerana menerima tawaran yang menguntungkan Goldman Sachs tetapi merugikan Malaysia. Dan berkata demikian merujuk kepada kejayaan Goldman Sachs mendapatkan penyelesaian penglibatan jenayah mereka menyeleweng dana 1MDB bersama dengan pemimpin Malaysia dan kroni mereka. Goldman Sachs sudah tentu sedang bergembira berikutan laporan berita bahawa Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat atau DOJ berusaha untuk mendapatkan semula aset tambahan yang bernilai 300 juta dolar Amerika bersamaan 1.2 bilion ringgit yang didakwa berkaitan dengan skandal 1MDB. Aset ini dikesan ke akaun escrow di United Kingdom. Tindakan terbaru ini, kata Guan Eng, menjadikan nilai keseluruhan aset yang diperoleh semula oleh DOJ berhubung skandal itu kepada 2.1 bilion dolar Amerika bersamaan 8.63 bilion ringgit. Ia mengesahkan bahawa Goldman Sachs hanya perlu membayar 2.5 bilion dolar Amerika bersamaan 10.28 bilion ringgit dan bukannya 3.9 bilion dolar Amerika bersamaan 16.03 bilion ringgit kepada kerajaan Malaysia. Situasi ini berlaku kerana jaminan 1.4 bilion dolar Amerika bersamaan 5.76 bilion ringgit adalah daripada aset berkaitan 1MDB yang dirampas oleh pihak berkuasa kerajaan seluruh dunia. Setakat ini, Amerika Syarikat telah mendapatkan semula atau membantu Malaysia mendapatkan semula aset yang bernilai hampir 1.1 bilion dolar Amerika bersamaan 4.5 bilion ringgit sebagai pertukaran tuduhan jenayah terhadap 17 pengarah dan bekas pengarah Goldman Sachs digugurkan oleh pihak berkuasa Malaysia. Kerajaan Persekutuan sekarang dengan jelas sudah ditipu oleh Goldman Sachs ketika ia sepatutnya berpegang pada tuntutan kerajaan PH untuk pengembalian penuh sekurang-kurangnya 7.5 bilion dolar Amerika bersamaan 30.82 bilion ringgit. Dengan persetujuan untuk hanya 2.5 bilion dolar Amerika atau 1/3 daripada tuntutan 7.5 bilion dolar Amerika, Kementerian Keuangan telah menggadai kepentingan rakyat, ujar Guan Eng. Untuk rekod, sejak Disember tahun lalu, kerajaan Malaysia menuntut bayaran ganti rugi berjumlah 7.5 bilion dolar Amerika daripada pihak Goldman Sachs Group susulan perjanjian dibuat bersama dana pelaburan 1MDB. Pada 19 Disember 2018, pasukan pendakwa Malaysia telah memfailkan tuduhan ke atas Goldman Sachs ekoran pembabitan syarikat berkenaan sebagai perancang penjualan 3 bond yang berjumlah 6.5 bilion dolar Amerika bersamaan 26.71 bilion ringgit untuk 1MDB, iaitu tindakan undang-undang pertama ke atas Bank Amerika Syarikat itu. Malaysia juga memperluas usaha untuk mendakwa kaki tangan Goldman Sachs yang didakwa terlibat dalam penipuan 1MDB, memfailkan dakwaan jenayah terhadap bekas eksekutif kanan dan semasa yang berpangkalan di seluruh dunia. Seramai 17 kaki tangan semasa dan bekas kaki tangan yang dipertanggungjawabkan oleh Malaysia adalah pengarah 3 unit Goldman Sachs yang telah dituduh mengelirukan pelabur ketika mengatur penjualan bond untuk 1MDB pada tahun 2012 dan 2013. Pendakwa raya Amerika Syarikat menuduh 2 bekas pengurus bank di Goldman Sachs menerima bayaran sebanyak 600 juta dolar Amerika, kira-kira 2.5 bilion ringgit untuk jualan bond berkenaan. Menurut dakwaan yang difailkan, 17 individu terbabit dalam menipu kerajaan Malaysia.
Tuduhan itu dikenakan terhadap mereka kerana membuat skim untuk menipu kerajaan Malaysia dan pembeli 3 bond dengan nilai muka $6.5 bilion Amerika yang disusun oleh Goldman Sachs dan dikeluarkan oleh syarikat subsidiari 1MDB dengan cara komisen dan bersubahat terhadap kenyataan palsu atau mengelirukan untuk menyalahgunakan berbilion hasil bond, kata Peguam Negara Tommy Thomas ketika itu. Beliau dilaporkan bertegas tidak akan menarik balik dakwaan terhadap 17 individu Goldman Sachs berkenaan. Namun kini, semua tuntutan itu tinggal hanya impian kerana kerajaan Tebuk Atap sanggup menerima nilai ganti rugi yang lebih rendah dan melepaskan penjenayah. Tuan-tuan, dalam hubungan ini yang rugi bukan DAP tetapi rakyat Malaysia kerana seperti kata Guan Eng, Kerajaan Perikatan Nasional tidak ada accountability awam dan ketelusan dalam perkara melibatkan kepentingan awam. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mendakwa kerajaan Filipina tidak pernah membangkitkan isu tuntutan ke atas Sabah semasa kerajaan di bawah Barisan Nasional. Beliau berkata demikian ketika menyelar kenyataan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal bahawa kerajaan Malaysia dan Filipina perlu berunding berhubung tuntutan berkenaan. Sebab dia hormat pada kita, mungkin mereka takut pada kita, ujar Najib dipetik beberapa media. Peribahasa Melayu mengingatkan kita, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Peribahasa itu membawa maksud berhati-hati semasa bercakap dengan orang kerana percakapan yang sembarangan boleh membawa akibat yang buruk. Najib dan gerombolannya yang kononnya memperjuangkan ketuanan Melayu sering lupa kepada pesanan bijak pandai Melayu dahulu kala. Berhubung kenyataan Najib ini, akibat buruk yang beliau tanggung sebagai pemimpin ialah bertambahnya beban pembohongan yang akan dibawanya di akhirat nanti. Pada sekitar Jun 2016 setelah terpilih sebagai Presiden, Rodrigo Duterte mengatakan bahawa beliau akan berpegang teguh pada kedudukan asal pemerintah Filipina dalam isu Sabah. Saya berpegang teguh pada kedudukan asal pemerintah, tidak ada yang berubah, kata Duterte dipetik beberapa media. Seperti yang diperjuangkannya sejak berkempen untuk menjadi Presiden Filipina ke-16, beliau dilaporkan mahu membuat tuntutan tersebut secara aman. Siapakah yang memerintah Malaysia pada tahun 2016? Bukankah kerajaan masa itu diterajui UMNO Barisan Nasional yang diketuai oleh Najib Razak? Ketika Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum ke-14, Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir Mohamad telah bertemu dengan Presiden Rodrigo Duterte pada sekitar Julai 2018. Perkara tersebut langsung tidak dibangkitkan oleh Rodrigo di hadapan Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan. Kini apabila Perikatan Nasional yang turut disertai oleh Barisan Nasional UMNO menguasai Kerajaan Persekutuan, tiba-tiba isu tuntutan Filipina ke atas Sabah seolah-olah kembali panas. Sudah tentu Najib dalam kempennya ingin mengambil kesempatan di atas kenyataan Setiausaha Hal Ehwal Luar Negara Filipina, Teodoro Locsin Jr. berhubung menghidupkan semula tuntutan Filipina ke atas Sabah. Najib dilaporkan berkata hanya Barisan Nasional mampu menyelamatkan Sabah. Kenyataan Najib itu sebenarnya satu percubaan untuk menyerang Syafiee Apdal. Najib sebagai bekas Perdana Menteri sewajarnya tahu bahawa urusan diplomatik antara negara adalah di bawah kuasa Menteri Luar Kerajaan Tebuk Atap, Perikatan Nasional, bukan Ketua Menteri Sabah. Jangan lupa di zaman pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional, pimpinan Najib Razak segerombolan 235 militan Filipino yang bersenjata mendarat di Lahad Datu Sabah pada tahun 2013. Mengapakah mereka berani menyerang Malaysia sedangkan ketika itu negara dikuasai oleh pemimpin yang menggelar dirinya pahlawan Bugis? Wahai Najib, agak-agaklah kalau hendak berbohong pun. Rakyat Sabah bukan mudah lupa. Setiausaha Agung Parti Amanah Negara Amanah Datuk Dr. Muhammad Hatta Ramli berkata proses pengagihan kerusi antara parti dalam gabungan Pakatan Harapan bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 jauh lebih mudah berbanding ketika pilihan raya umum ke-14. Ini kerana Pakatan Harapan masih dalam satu gabungan mantap dengan 3 parti iaitu Amanah, DAP dan Keadilan.
tanpa bersatu. Secara asasnya, majoriti kerusi di sandang parti sedia ada ini kekal, iaitu yang bertanding dahulu, dan sebarang perubahan akan dibincangkan dengan baik dalam kalangan parti-parti. Katanya seperti dipetik media. Menurut beliau, Amanah mengekalkan 35 kerusi yang ditandinginya pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Bagaimanapun, parti itu akan membincangkan mengenai pengagihan 52 kerusi tambahan yang ditinggalkan oleh pengkhianat bersatu. Sementara itu, Pemuda Amanah Wilayah Persekutuan berhasrat untuk bertanding di 3 kerusi parlimen di wilayah persekutuan, iaitu Titiwangsa, Putrajaya dan Bandar Tun Razak pada pilihan raya umum ke-15. Ketuanya Asma Alif Abdul Adam berkata 3 kawasan itu tiada penyandang daripada Pakatan Harapan dan bukanlah kerusi warisan daripada mana-mana parti komponen Pakatan Harapan. Hal ini dikuatkan lagi apabila usul daripada Pemuda Amanah Titiwangsa untuk Amanah bertanding di 3 kerusi ini dibahaskan dan dipersetujui sebulat suara dalam Konvensyen Pemuda Amanah Wilayah Persekutuan kali ini. Kata beliau pada Konvensyen Angkatan Wanita Amanah Negara Awan dan Pemuda Amanah Wilayah Persekutuan baru-baru ini. Asma Alif menyarankan supaya Amanah meletakkan calon orang muda di kawasan Bandar Pesat kerana mereka mampu menarik lebih ramai pengundi yang sibuk mencari rezeki di ibu kota dan sangat peka dengan kemudahan infra yang tertumpu di bandar-bandar ini. Untuk tempoh perjuangan dan bukti kesetiaan yang tidak berbelah bahagi, kini tiba masanya Amanah dijadikan rakan koalisi berdaya saing agar impak pengukuhan komponen Pakatan Harapan mampu bertahan lebih lama dan lebih jauh, katanya seperti yang dipetik. Kenyataan kedua pemimpin wilayah persekutuan ini dilihat lebih fokus kerana tidak menyebut tentang penglibatan Parti Pejuang yang baru ditubuhkan oleh Tun M. Tindakan mereka dilihat selari dengan pandangan Datuk Husam Musa yang mahu Pakatan Harapan mengukuhkan akar umbi selain kembali kepada manifesto pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Suka tak suka, Pakatan Harapan mengalami kepercayaan defisit kerana dilihat tidak fokus kepada manifestonya sendiri. Menteri-menteri yang dilantik dilihat tidak melaksanakan dasar yang digemari rakyat. Terdapat juga dalam kalangan pemimpin Pakatan Harapan yang tidak memberi peluang kepada pemimpin muda. Isu ini turut diakui oleh pengarah strategi Amanah, Datuk Seri Zulkifli Ahmad, dalam temu bual beliau di Jom Channel baru-baru ini. Dia berkata Amanah sedang menampilkan anak muda sebagai calon untuk mengambil alih kepimpinan parti pada masa akan datang. Sebab itu Amanah kita mengharapkan akan dapat menampilkan lagi anak-anak muda sebagai calon-calon, dan kita saya sendiri mengambil berat tentang membina satu kumpulan teknokrat anak muda yang dan juga aktivis yang akan menampilkan dan mengambil alih kepimpinan parti ini. Kata Dr. Zulkifli, pemimpin adalah mereka yang mengangkat lebih ramai pemimpin. Orang politik jangan menganggap dia sahaja yang hebat, tegas Dr. Zulkifli. Jika ada orang politik yang bersikap sedemikian, maka individu itu sebenarnya menjadi penghalang kemajuan politik, ibarat menggunting dalam lipatan. Alihkan gunting dahulu sebelum kain dilipat. Sisihkan pemimpin derdalu sebelum parti dikhianat. Pemimpin UMNO mengkritik sikap PAS yang dikatakan tiada keikhlasan dalam membentuk kerjasama dengan Parti Melayu itu. Pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Tan Sri Tengku Razali Hamzah dalam wawancara dengan sebuah media secara sinis mempersoalkan kepentingan PAS. Beliau turut mengungkit tentang masalah air yang gagal ditangani oleh Kerajaan PAS Kelantan. Apa penting PAS ini? Di Kelantan pun air berkarat lagi. Dah berpuluh tahun dia berkuasa di Kelantan. Sekarang ini kita dengar nak ambil masa 30 tahun baru boleh menyelesaikan masalah air merah karat warnanya. Nak beri laluan kepada dia apa lagi? Dia dah berkuasa di Kelantan. Dia dah dapat kerusi terbanyak di Kelantan. Tempelaknya. Ahli Parlimen Gua Musang itu mentertawakan PAS nak dunia. Beliau juga mengulangi kenyataannya bahawa agihan kerusi bertanding untuk pilihan raya umum ke-15 mesti mengambil kira kekuatan UMNO dan PAS. Dia nak dunia. Apa makna kerjasama? Taklah, itu tanya soalan saya. Apa makna kerjasama? Kalau dia seorang saja duduk situ, tak ada kerjasama. Menurut beliau, kalau PAS duduk di satu kawasan, tiada kerjasama. Beliau berkata sepatutnya agihan kerusi sama banyak. Katanya, jika 70 nisbah 30 memihak kepada UMNO, sepatutnya calon diberi keutamaan kepada UMNO.
Justru Tengku Razali mempersoalkan keikhlasan PAS dalam kerjasama dengan UMNO. Beliau juga mengungkit sikap PAS yang membolok kedudukan Esko Kerajaan Negeri seperti berlaku di Terengganu dan Kedah. Tengku Razali membangkitkan sikap PAS yang tidak memberi peluang kepada UMNO untuk menduduki kerusi Esko Kerajaan Negeri, tetapi PAS diterima dalam kerajaan pusat sebagai menteri dan sebagainya. Di Terengganu pun dia tidak bagi. Kita ada banyak kerusi di Terengganu, tapi satu kerusi pun dia tak bagi. Di Kedah pun sama. Apa makna kerjasama? Soalnya. Sementara itu, Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, PAS boleh cakap apa sahaja semasa muktamarnya, tetapi rundingan mengenai kerusi untuk pilihan raya mesti dilakukan dengan rakan muafakat nasional lain. Bercakap dengan akhbar harian utusan Malaysia, Muhammad secara sinis berkata UMNO boleh membubarkan bahagiannya di Kelantan, Terengganu dan Kedah sekiranya PAS ingin membolot ketiga-tiga negeri itu daripada berunding dengan sekutunya. Beliau berpendapat adalah tidak adil jika ketiga-tiga negeri ini diserahkan kepada PAS. Terdahulu, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dilaporkan memberitahu perwakilan parti semasa muktamar ke-66 baru-baru ini bahawa parti tersebut ingin menguasai kerusi di ketiga-tiga negeri berkenaan. PAS telah mengekalkan Kelantan semasa pilihan raya ke-14 dan merebut kembali Terengganu. Melalui cara tebuk atap, PAS mengambil Kedah. Namun kesian sungguh, walaupun UMNO memberi peluang kepada PAS dengan menduduki kerusi menteri dan timbalan menteri serta kedudukan dalam lembaga pengarah syarikat milik kerajaan GLC dan agensi kerajaan, PAS tidak membalas jasa baik UMNO itu. Sebaliknya, PAS menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-9 sebagai tanda kerjasama dengan Perikatan Nasional, sedangkan UMNO tidak berbuat demikian. Pada masa yang sama, PAS menganggotai Muafakat Nasional. Begitulah PAS, parti yang tidak boleh dipercayai keikhlasan hati pemimpinnya. Di sini dia mahu, di sana pun dia teringin. UMNO akan terus bermimpi jika inginkan kerjasama yang tulen daripada PAS. Benar seperti kata Tengku Razali, PAS nak dunia. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.